kita jaga. Berarti kita telah menjaga kefarduan sembahyang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, bila mana kita qiyam dengan sempurna. Maknanya kita berdiri itu bagi sempurna. Taib, qiyam kita ni sempurna. Banyak orang kata qiyam ni hak ni. Ni qiyam. Sebenarnya berdiri itulah qiyam. Qiyam. Bayang tu kena qiyam tu. Qiyam ni kita tak macam ni. Jadi hak ni letakkan tangan macam ni ialah untuk menyempurnakan diri kita. Maksudnya tangan kita tu kita tak setempat dengan tak tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Dengan dia bagi berat sikit belah kiri. Jadi maknanya itulah makna qiyam. Tujuannya supaya tangan ni tak duk bergerak. Bila tak setempat, disiplinkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni mazhab kita. Jadi bagi betul. Jadi tangan kita tak macam ni. Ni hak ni kena masuk sini. Banyak orang buat tu. Ni buat turun pula. Jadi kau masuk dalam tu. Ni baru sempurna sembahyang kita bila mana kita sembahyang. Jadi ni bagi masuk. Jangan bagi tak mau macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketika qiyam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memandang ke tempat sujud. Bila mana kita sembahyang, kita menghadap ke tempat sujud, berarti kita telah meletakkan hati kita menjadi tetap. Dalam hati ni, kalau kita merayau macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam handset kita mencari liputan. Itu hati. Bila mana tetap, bila mana kita tengok tempat sujud, berarti kita telah menetapkan hati kita. Begitu juga bila mana kita berzikrullah. Begitu juga bila mana kita berdoa. Doa ni kena tetap hati. Jadi caranya kita tetapkan hati tu, kita tak bergerak. Jadi kalau Rasulullah, Nabi melihat kepada tapak tangannya, sesuailah dengan kita beradab di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tak duduk macam tu, berarti kita rempang. Orang kata terrempang. Berbeza dengan zikrullah. Zikrullah ni cara nak hidupkan hati, dia kena bagi hidup anggota. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana mereka berzikrullah, mereka seumpama pokok yang dipukul angin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cara nak menghidupkan hati bila mana kita berzikrullah. Dalam sembahyang, tengok ke tempat sujud. Usahakan tengok ke tempat sujud. Dan bila mana kita sembahyang juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan menarik perhatian orang bila mana kita sembahyang. Contohnya, kita pergi masjid pakai baju yang menarik perhatian orang. Makruh kita pakai baju yang bertulis-tulisan, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baju yang ada gambar. Itu akan menarik perhatian orang. Kita pakai baju ada gambar. Hak belakang ni, kita pakai baju ada gambar. Yang pertama, kalau gambar tu belakang, orang belakang tu akan terganggu sembahyangnya. Wajib lah dia akan baca, tiba-tiba dia buat pembacaan dia sendiri. I love Langkawi. Dia pergi bila?
Harga berapa baju ni? Dia main macam tu. Kalau mesti ada main lah. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baju depan, gambar depan, kita pula kita tengok baju kita, Allahumma salli ala sayyidina, makruh hukumnya. Sebab itu Nabi kita SAW, ketika Nabi semayang menghadap ke arah kiblat, kiblat Rasulullah tu ada tirai yang Sayyidina Aisyah baru pasang. Jadi ketika itu bila Nabi sudah semayang, dia kata, Aisyah, buang tirai ni, ganggu aku, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab itu makruh hukumnya masjid ni menghiaskan bahagian hadapan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita kata, bila mana masjid tu ada khat yang cantik. Kalau orang pandai tengok khat ni dia ada sign, tanda tangan, hak tulis tu. Di kita ni dia tengok khat tu, nama apa tu? Naim ke? Dia baca tu, tulis tu. Naim kot. Jadi pembacaan tu menghilangkan penumpuan kita kepada solat. Maknanya ketika kita berdiri, sempurna qiyam kita. Usahakan buat. Kita tak tahu siapa belah kanan kita, kita tak tahu siapa sebelah kiri kita. Kadang-kadang nak tahu juga, siapa dia belah aku ni, buat macam mana? Bagi dia turun dulu, Pak Long. Jadi hak ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita murid, kita mesti menjadikan qiyam kita di kemuncak kesempurnaan, berdiri di hadapan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usahakan semampu mungkin. Kita tak ni, ada orang ada janggut, dia kira duk nak betul janggut dia. Kira orang, kalau orang Arab Saudi tu, dia kira betul sirban dia pula. Kalau kita mazhab Syafi'i, batal. Kalau 3 kali berturut-turut tu batal. Ataupun pergerakan sekali tapi kasar, batal. Tapi kalau mazhab dia tak batal lah. Mazhab kita tu batal. Sebab dalam mazhab mereka, masalah Sayyidina Muhammad, kalau perbuatan yang dilakukan itu mengesahkan, bukan perbuatan semayang. Kalau buat macam tu, kira tak semayang dah. Perbuatan macam tu baru batal semayang. Tapi kalau dalam semayang masih lagi menghadap kiblat, qiyam, jadi masih orang kata semayang, tak batal lagi, walaupun perbuatan tu kasar. Dalam mazhab mereka kita tak boleh. Yang kedua, qiraatihinna. Allahumma salli ala sayyidina. Sebelum tu, qiyam ni kadang-kadang orang qiyam ni dia mengambil tempat yang banyak, di kangkang luah. Ni rakam tak rakam? Rakam biasa, lagi boleh. Orang ni WHO ni, dia pandai pun nama WHO. Siapa? Dia macam tangan rek tu. Mereka yang buat SOP, jarak-jarak. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalau sembahyang berjarak ni, Allahumma salli ala sayyidina, tak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Tapi hari ni kena buat ikut SOP. Yang Islam buat ialah mendekatkan, jangan bagi ada jarak. Tiba-tiba zaman fitnah ni, semua seluruh alam kena sembahyang macam tu. Dan kita kena ikutlah. Kalau kita tak ikut, kita kena denda. Allah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Segi lepa buat, lepa telah kuasai kita lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semayang bila kangkang luah, sagi bila mana makin rakaat kedua, jadi macam mana? Kosong. Ada belah ni kosong, ni kosong. Sebab itu kita ni
Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa-siapa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa-siapa, Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak tengok kekuatan ataupun kerukunan, keharmonian sesuatu masyarakat, tengok bagaimana sah mereka ketika mana mereka sembahyang. Itu Nabi kita bagi pedoman. Kita pergi satu kampung, tengok, oh, sah lepas sama, elok, rapat, sama. Berarti kaum tu orang tak keli dalam tu. Tak ada persisihan, tak ada keli, elok. Tapi kalau tengok depan, maknanya ada ke tengah, ada ke depan, jarak. Kaum tu faham, kaum yang masyarakat tu masyarakat yang serabut, berkeli dalam kampung, tak ada harmoni. Mereka buat ni sebab mereka tahu, mereka baca, mereka mengaji, mereka study bab agama kita, kena buat macam ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitulah. Baik. Jadi mereka cuba nak jadikan agama kita tidak sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kemudian bila mana kita berdiri, kawan kita pergi ke depan, ataupun kawan hak belah kanan kita, kiri kita ke belakang. Macam mana kita nak buat? Kita boleh tarik dia. Tarik, tapi kita dalam sembahyang lah. Kalau luar sembahyang hukumnya haram. Dalam sembahyang tarik dia mai. Pernah juga saya buat, saya tarik, dia tak mau mai. Dia berkerai. Dia ego kot. Ataupun dia kata, tarik apa lah. Tapi tu sampai tahu tu, agama suruh tarik bagi hampir. Allahumma salli. Kali-kala dia ke belakang, tarik di depan sikit. Sebab Nabi pernah buat. Satu masa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala sembahyang di rumah Rasulullah. Nabi malam tu tidur di rumah isterinya Sayyidatina Maimunah, kalau tak salah ingat. Mak Ibnu Abbas dengan Sayyidatina Maimunah tu dua beradik. Dia tidur di rumah mak belakang dia lah. Dia main rumah Rasulullah sebab nak tengok Nabi sembahyang malam bangkit masa mana. Dia budak lagi. Kalau dia dewasa, Nabi tak bagi main. Masih budak lagi, tapi cerdik. Budak cerdik sebab Nabi ludah ke dalam mulut dia. Di siapa-siapa yang nak bagi dia cerdik, bagi Tok Guru ludah dalam mulut. Ada satu orang tu, kawan dengan adik-beradik kak. Ustaz Nasai nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia Mesir, sampai kerajaan Brunei, hantar tiket main jadi imam di Brunei daripada Mesir. Suara sedap. Orang ada ilmu. Dia ada Tok Wan. Tok Wan tu Tok Nakam Ustazah dia. Tok Wan tu Tok Nakam Ustazah. Tok Wan dia tu Tok Nakam Ustazah. Tok Wan dia ni setiap kali dia pergi rumah Tok Wan, Tok Wan kata, buka mulut. Dengar. Tok Wan tu dia khayak tak tahan dia tau. Keluar tu. Tuih tu masuk terus dalam. Bukan berhenti tau ni. Berhenti ni kongkong tu. Masuk terus. Dia tu tak tahan tu lah. Tapi berkat Tok Wan yang soleh, yang alim. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam Ustaz Syekh Aminuddin, alim fatwa Kedah. Dia kata dia ni dia ingat yang boleh dapat ilmu ni. Syekh Aminuddin dia dia antara kawan-kawan kami yang sangat alim lah. Ada ilmu banyak. Dia kalau dia menyampai, kita kata macam pada kami dia tak hafal. Dia tengok masuk hadis apa semua tu masuk terus. Dan kitab ni dia boleh baca, dia boleh habaq kitab ni memang dia banyak baca. Antara yang dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dapat
Kelebihan ni sebab dia ziarah Haji Mahmud, Tuan Guru Syekh Mahmud Bukit Besar. Pergi ziarah Syekh Mahmud, sama Syekh Mahmud kata buka mulut. Mungkin Syekh Mahmud nampak tu kasyaf awliya kan masa depan dia. Buka mulut Syekh ludah, tuih ke dalam tu. Oh, dapat ilmu. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Syekh harap tak ada lah orang suruh saya buat itu. Syekh orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu qiyam. Bit itmami qiyamihinna. Allahumma salli ala Sayyidina. Usahakan jangan terpaut dengan godaan syaitan. Hang nak tengok anak tu siapa tepi hang belah kanan tu. Kaki bagi dia turun dulu baru hang tengok dia. Nah, tu sah. Benar kita sembahyang ni satu perjuangan juga. Yang kedua wa qiraatihinna, bacaan. Bacaan ni sembahyang tak boleh ikut orang. Bacaan dalam sembahyang ni dia kena mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Ustaz tengok banyak orang yang baca dalam sembahyang ni mereka mengaji tajwid tapi lepas tak amal tajwid. Macam kita baca tu. Kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Idza syamsu kuwirat tu. Banyak orang yang baca cepat. Takut baca tu berdosa ya. Pasal tak jaga wajibal gunna, tak jaga ikhfa dan sebagainya. Tu yang Nabi kata kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Wajib beramal dengan hukum tajwid bila mana kita baca Al-Quran. Kadang-kadang orang tu jadi imam sembahyang sujud sajdah. Banyak dia tinggal. Dia tak mempedulikan tentang hukum. Kena mengaji. Biar sebutan kita tu kena. Lebih-lebih lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau baca Fatihah tak kena. Kalau baca Fatihah tak kena, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau suami jadi imam, isteri tu baca Fatihah kena, suami baca tak kena, tak sah ikut. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut orang yang baca Fatihah tak kena. Hatta suami dia sendiri pun tak boleh kalau baca Fatihah tak betul. Kadang-kadang kita pergi semayang. Pergi semayang, tu imam tu, ya Allah, satu pernah kami duduk di satu tempat. Tu imam ni balik Mesir. Dilantik jadi imam masjid. Tapi Fatihah dah, ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ish, macam mana dia? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada orang baca Ar-Rahmanir-Rahim. Tak kena juga. Alhamdulillah. Kalau pelet tak apa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. Lembut. Jadi kalau dia baca tu Bismillahirrahmanirrahim, dia Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bacaan dia dah ha tu dah jadi ha, tak boleh ikut ya? Allah senama. Tu yang sedih sikit tu masuk. Tu yang sedih sikit. Pasal kita nak pergi sembahyang jemaah, salah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita pergi ikut imam, salah. Dia nak pergi cari taman lagi, jemaah taman lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia kadang-kadang ni satu ujian besar pada seseorang yang sudah pun ada kedudukan, tak ada orang sanggup tegur dia. Itu satu bala besar. Nak tegur macam mana? Dia ustaz, dia imam lagi.
Takkan orang nanti dia imam, bacaan dia tak betul. Macam mana? Kalau Tuhan nak dia mendapat kebaikan, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan akan wujudkan orang yang mai tegur dia. Saya dulu lepas balik Mesir, bismillahirrahmanirrahim, ustaz saya Pak Taman, guru tajwid kami, alhamdulillah lah, saya tu tak sedar duk baca salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sedar duk baca salah. Dia sami'allahu liman hamidah. Lepas semayang balik Mesir, dia baru balik Mesir. Pak Tam Pahasak dia kata, Asri, Pak Tam rasa Asri duk baca sami'allahu liman hamidah, yang sebenarnya sami'allahu liman hamidah. Ya ke Pak Tam? Oh, saya silap. Tu dah mengaji Mesir 6 tahun lebih. 6 tahun lebih, dekat 7 tahun mengaji Mesir. Tak kira lagi mengaji hak bawah-bawah ni. Rupanya salah juga. Ada juga kesebutan kita salah. Sami'allahu liman hamidah, bukan sami'allahu liman hamidah. Sama juga saya duk baca satu hadis. Dalam hadis tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, lisa ili haqqun wa in jaa ala farasin. Bagi orang yang meminta itu, dia ada hak sekalipun dia datang berkenderaankan kuda. Tapi saya baca lisa ili haqqun wa in jaa ala fursin. Furs, baca farasin, tapi salah baca, makna lain. Bagi orang yang datang meminta itu, dia ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada hak. Mana minta, ada hak, mana kita kena bagi dah. Sekalipun dia datang dengan menaiki orang Parsi. Mana tu? Dia menaik orang Parsi. Furs mana orang Parsi, faras mana kuda. Sikit ya. Allah, silap lah duk baca selama ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi berkenaan dengan pembacaan ni kena bagi betul. Kena ada tok guru, kita baca depan dia, dia dengar dan dia akukan kata betul lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa khusyu'ihinna. Terusnya khusyuknya. Khusyuknya apa? Khusyuknya hati kita dengan Allah. Kita cakap dengan Tuhan, tapi hati kita di lain. Macam mana? Macam contoh, kalau kita sembang dengan orang, kita tak tengok muka orang, tengok kot lain. Itu dia panggil sombong. Dengan Tuhan ni, Tuhan tu yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita duk baca lah sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan bukan tengok hak kita baca. Tuhan tengok hak kita baca, Tuhan tengoklah. Tuhan tengok juga, tapi Tuhan tengok hati kita dengan dia ke dengan siapa? Jangan layan. Hati kita tu jangan duk layan, dia duk pi mata. Mayang subuh, tapi hati pi market Kuala Nerang. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pi market, dia balik main sat di rumah dia balik main rumah sat. Dia keluar pi pula lagi jauh pi rumah. Pak Melakan dia di Kulim. Lepas tu singgah sat di asrama anak. Dia semayang. Jangan layan. Semayang ni masalah Sayyidina Muhammad. Kalau dia keluar pi tarik. Aku semayang ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu khusyuk. Khusyuk tu macam Sayyidina Abu Hurairah tu maqam sahabat. Satu masa Sayyidina Abu Hurairah berlaku kebakaran dalam kampung ni, Pak. Dia tengah semayang, tak tahu dia semayang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah semayang tu,
Allahumma salli ala sayyidina. Tiba-tiba orang keluar, api, api. Rupanya kebakaran. Yang kata Abu Hurairah ni radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap semayang tenang aja. Dalam hati dia kata, api dunia dan api akhirat, mana lebih besar? Dan sangguplah menerima apa Tuhan tetap mati dibakar api. Lari dari petikat semayang, tak sama sekali. Oh, tu dia khusyuk lepas hati dengan Tuhan. Jadi hati Abu Hurairah seperti hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetap. Macam mana pun aku dah redha. Tengok-tengok bila mana habis semayang, habis keliling tu terbakar, tak tempat dia semayang tu saja yang tak terbakar. Jadi itu dia daripada khusyuk para sahabat. Nabi kita SAW kalau masuk dalam rumah, angkat takbir Allahu Akbar, dah tak tahu lepas sembang apa keliling. Tak tahu anak beranak sembang apa, tak tahu dah. Khusyuk sembahyang. Nah, tapi itulah khusyuk ni ialah ilmu yang pertama Tuhan angkat lepas Nabi kita wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas Nabi kita wafat, rukuklah, khusyuklah yang jadi ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu, khusyuk kita kena perjuangkan. Khusyuk ni dikena usaha. Jangan dah tak khusyuk, kita pun tak khusyuk lah, biar pergi terus tak khusyuk. Tak, bukan macam tu. Khusyuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia ni dah tak ada, kena tarik, garapkan. Tarik, himpun bagi kita khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam masa yang lain, khusyuk ni ialah melayan Allah. Melayan Allah. Kita duduk di hadrat Tuhan. Kalau ustaz kita main rumah pun kita layan kan. Macam mana kalau kita di hadapan hadrat Allah, tak layan Tuhan? Dia khusyuk bagi sempurna. Tapi kita tak diminta untuk lebih daripada kemampuan kita. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tuhan dia tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberatkan seseorang melainkan mengikut kemampuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ruku'ahinna. Rukuk pun kena sempurna juga. Macam mana kesempurnaan rukuk? Kesempurnaan rukuk ialah sujud dan kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Paling kurang. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita begitu tak ada kesempatan, jadi rukuk ni jangan macam ni. Allahu Akbar. Dia kena Allahu Akbar. Diam dalam rukuk tu kadar orang membaca subhanallah. Sekalipun kita tak baca subhanallah pun, tapi kadar Allahu Akbar, subhanallah. Jadi bagi diam orang kita rukuk tu kadar membaca subhanallah, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu tu kita kata apa? Subhana Rabbil Azim bihamdih, maha suci engkau Tuhan yang maha agung. Cakap dengan Tuhan. Lepas tu lagi sujud. Qala wasujudihinna. Ketika sujud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasujudihinna. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi. Bukan tinggi macam tu. Kalau kita tak baca pun Subhana rabbil a'la wa bihamdih, jadi kita sujud tu dia ni kena tekan. So kira-kira kalau tempat sujud kita tu ialah kapet, dia terlom, faham tak? Dia terlom, termasuk. Kalau kita semata-mata kita tak sujud ni, masalah Sayyidina Muhammad, hanya letak pasal apa? Sayang remeh. Ni remeh betul tadi ni.
Allah Sayyidina Muhammad. Dia remeh dah tu, nak sujud dia buat macam ni. Sayang remeh. Remeh tu dia pakai gel tu kan, hak keras-keras tu. Takut rosak-rosak ke. Dia tak ya. Tak tu, tak mau tak. Dia kena tekan. Begitu juga sujud kaki. Kaki ni kalau kita, ni kan jari kita tak ya, tak mau. Dia kena bagi tu. Bagi terherot. Faham? Dia kena bagi terherot. Jangan tak tu gantung, tu tak mau, tu tak sah sujud. Dan bagi semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jari kita, hak belakang kaki ni menghadap arah kiblat. Bila kita tekan dia menghadap arah kiblat. Kadang-kadang hak belakang ni tekan. Hak ni tak tekan herok kat tu. Tak mau. Semua duduk macam tu. Dan kena jaga juga ketika sujud, jangan kaki kita buka macam tu. Bila kaki buka macam tu, orang lelaki khususnya, batal sembahyang dia. Sebab auratnya dilihat. Aurat ni dilihat daripada atas ataupun keliling, batal sembahyang. Contoh kawan tu sembahyang pakai jubah Mus'ala Sayyidina Muhammad, lepas tu bila pakai jubah ni dalam tak pakai apa, selak panjang pun tak pakai, kain pelekat pun tak pakai, Mus'ala Sayyidina Muhammad, spender pun tak pakai. Jadi bila dia sembahyang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mas duduk belakang mas, depan ustaz sangat ni, duduk belakang, duduk dengan air, dengan lin. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana sembahyang, kancing baju tak boh. Akhirnya bila sembahyang, bila angin tiup, pop angin tiup, masuk ala Sayyidina Muhammad. Jadi hak ni pergi ke depan. Faham? Kalau ada orang atas, orang nampak aurat kita, batal sembahyang. Aurat ni kalau dilihat daripada atas ataupun keliling, sembahyang kita batal. Contoh orang pakai seluar jin. Orang pakai seluar manusia, dia pakai seluar jin. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun tulis Jean S, macam tu hijau dah. Tapi orang panggil jin juga. Seluar jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang buat nama seluar jin ni orang putih Seluar jin ni seluar yang cowboy pakai, naik lembu, jaga kuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pakai seluar jin. Bila dia qiyam tak apa. Bila main time dia duduk macam ni, bila dia roh sujud, duduk macam ni, seluar tu akan turun tu. Nampak orang panggil apa? Lurah pungkok dia. Allah Sayyidina Muhammad. Spender dia pun nampak. Seluar pun turun. Batas sembahyang dia. Allah Sayyidina Muhammad. Nah, bagi perhatian. Pasal apa? Dilihat keliling. Taib. Jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sembahyang, orang yang sembahyang ketika sujud, kalau pakai kain, kalau pakai jubah ke, pakai kain ke, dia buka luah belakang dia tu, orang belakang kan nampak. Ni, apa dia? Lutut dia. Hak bahagian belakang tu, batal sembahyang dia. Ataupun paha dia nampak, batal sembahyang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi perhatian. Kata hak tu benda yang kalau kita tak jaga, batal sembahyang kita. Lama duduk buat, ya Allah, macam nak buat tu, tak tahu. Sebab tak ada ilmu duduk buat sama ni. Okay. Bila sujud bagi elok. Mana sujud ni, kaki belakang tu bagi mendekat. Bukan rapat, bagi dekat. Lepas tu hak ni tekan. Belakang kaki belakang tu tekan. Baru orang nampak kita tu halus. Kadang-kadang ustaz tapi buat tak sempurna.
Macam mana anak murid nak ikut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pula tangan ni. Ni, bila sujud ni, dia tak kena betul telinga. Dia kena rapat, dia bukan renggang. Dia kena rapat. Yang renggang ni ketika rukuk. Ketika sujud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena rapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan cuba menghampak atau meletakkan semua tangan ni di tanah. Kalaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali kalau kita ada masalah berkait dengan terbuka aurat. Tengah-tengah duduk semayang, masalah sayyidina Muhammad. Tengah-tengah duduk semayang, duduk tahiyat, tengok-tengok Allahu Akbar. Terkoyak ke kain aku? Pasal ambil kain ayah isap rokok, berlubang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, berlubang. Dia kena tutup. Kena tutup. Bila belum tutup, dia yang maksudkan dengan aurat terbuka ni, kita tahu warna kulit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nampak warna kulit, jadi tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutup. Sagi nak rokok lagi, sagi nak sujud, ketika tu dahulukan tutup aurat daripada tak cukup anggota sujud. Angkat sujud ni 1, 2, 3 lah. Lutut 2 lagi, 5, dan kaki yang kita berdiri belakang tu 7. Jaga bagi elok. Nak berdiri depan Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau masalah aurat tadi, boleh kita sujud, tutup hak ni. Hanya tangan ni saja yang kita tak di lantai. Hak ni jaga, jangan terbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu makna sujud. Dan sujud pula jangan celak. Jangan pejam mata, dia kena celak. Banyak orang sujud, dia pejam mata. Sujud ni kena celak. Dan kelebihannya besar. Mana-mana orang yang ada masalah berkait dengan mata, kalau dia sujud celak, nanti rongga-rongga mata dia tu, orak-orak mata, sarah-sarah tu akan hidup balik, dan penglihatannya akan lebih baik. Tu sujud dalam keadaan celak, bukan pejam mata. Ni banyak perkara berkait dengan sujud, nak menyempurnakan sujud. Dan sujud jangan tak macam ni. Ni, dia sujud, dia kena angkat. Dia kena renggang ni. Tapi ada orang sujud dia tak macam tu. Macam anjing tidur. Tu tak sempurna sujud dah. Kalau orang puan, dia kena masuk tangan dia dalam ni. Ni, masukkan lengan-lengan dia di bawah ni. Dempek dia panggil. Bukan sakat tu, dempek juga dengan paha dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dia turun sujud tu, dia turun tu bagi sempurna dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi sempurna dah. Nak tunjuk lah ni. Tarik tengok dia. Nak tunjuk ke orang puan. Ni pun kena. Orang lelaki kena. Ni tangan kena rendah. Orang lelaki. Tengok tempat sujud. Bukan macam tu. Tengok sini. Jadi orang puan dia kena rapat. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu nak turun pula. Nak turun. Nampak tak? Ni dempek ni. Dia bukan. Jadi turun pun kena jaga lah. Nampak lemah tak orang. Macam nampak tak? Jadi
Nampak tak? Tak begitu. Jadi wasujudihinna, sujud tu kena bagi sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sujud ni paling kena jaga sekali. Sebabnya itulah tempat yang paling dekat. Mana boleh dah sah. Tempat yang paling hampir dan paling dekat kita dengan Tuhan. Sebab tu Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aqrabu ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Nabi sebut tempat yang paling dekat di antara seseorang dan juga Tuhannya ialah ketika mana dia dalam keadaan sujud. Hak tu kemuncak kehambaan. Ni hak paling mulia sekali ni, duduk atas ni. Muka ni pitak tempat tak kaki, tempat sujud, tempat orang duduk pijak. Habislah. Kalau ada lagi lah perbuatan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang lebih daripada sujud, jadi tentulah perbuatan itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentulah perbuatan tu Nabi kita habang. Tapi tak ada, hak tu yang paling dekat dengan Tuhan sekali. Sebab tak ada lah kita yang tinggi tu buat turun kita pitak macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasakanlah kesedapan mendekatkan diri pada Tuhan ketika kita sujud. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang sahabat mai jumpa Rasulullah, minta Nabi doa kat dia, dia nak jadi jiran Nabi dalam syurga. Nabi kata, boleh aku doa kat hang, tapi hang kena tolong diri hang. Apa Rasulullah? Perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud tu mana apa? Perbanyakkan solat, perbanyakkan sembahyang. Siapa-siapa nak berjiran dengan Nabi dalam syurga esok, perbanyakkan sembahyang. Sebab dalam sembahyang ni kita akan mengucapkan secara resmi salam pada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas selesai tu, dan semua wasairi arkanihinna, dan semua rukun-rukun dalam sembahyang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena mengaji lah pula apa rukun dalam sembahyang, 13 rukun sembahyang tu. Kena mengaji, kena tahu. Dan juga wasunanihinna, dan sunat-sunatnya, sunat-sunat dalam sembahyang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mengangkat takbiratul ihram. Mengangkat takbiratul ihram ni dia kena sempurna. Tu rukun. Kalau tak sempurna, Allahu akbar. Ni nasi tak masak. Ada setengah-setengahnya. Allah, tu ada nampak itu. Allahu akbar. Tu nasi terlajak, nasi hangit. Bagi elok-elok lah. Allahu akbar ni. Allahu akbar. Dia kena herok sikit. Dia jangan macam ni. Allah tak mahu. Pasal semua ni nak kena madhab kiblat. Allah, orang puan ni, hak ni dempekkan. Allahu akbar. Orang lelaki, Allah rendah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi sempurna. Tahiyat. Tahiyat ni sunat. Sunat. At-tahiyyah ni dah bentuk dah tangan macam ni. Setengah-setengah orang tak bentuk lagi. Sekali assalamu asyhadu alla ilaha illallah barulah dia buat. No? Jadi ketika mana Muhammad Sayyidina Muhammad, at-tahiyyah tu dah bentuk dah. Cuma tak macam tak bawah. Tadi asyhadu alla ilaha illallah baru angkat, tapi jangan angkat macam tu. Kalau angkat sami asyhadu alla ilaha illallah tu dia nak tembak tanah ni. No?
Dia macam peluru pandu nak tembak tentang mana. Dia kena macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila asyhadu an la ilaha illallah tu, kita tengok tempat sujud, waktu tu asyhadu an la ilaha illallah, kena tengok tangan tu diangkat. Kita tengok sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Kena tengok. Sunat tengok. Kita mengesahkan Tuhan. Sebab Tuhan ni isyaratnya ialah mengesahkan Allah. Tapi ada orang pergi buat hari tu satu Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hak ni tak boleh guna untuk satu Malaysia. Hak ni guna untuk Allah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu banyak orang bila ambil gambar, apa dia panggil? Apa free tu? Freestyle. Jadi tak banyak orang freestyle. Allahu wahid. Sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang terbaik dah, kira baik dah ya. Orang buat macam tu. No, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allahumma salli ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena macam tu. Buat halaqah ni. Halaqah, buat halaqah bulat. Ataupun buat macam tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembang. Lepas tu jangan buat turun tu. Jangan buat turun tu. Sampai tang fil alamin innaka hamidum majid. Masih konsisten macam tu. Macam ni ataupun macam ni. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, habis. Ni tak dan habis lagi. Fil alamin innaka hamidum majid. Tutup siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam kapal terbang. Dia buat macam kapal terbang nak mendarat tu. Tapi tak habis lagi. Lagi tak habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok siapa belakang dia. Tak payahlah. Assalamualaikum. Dia dengan Tuhan tak habis gitu. Demikian juga orang yang nak bangkit masbuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada habis lagi. Tak ada imam bagi salam lagi belah kiri. Bangkit dah. No? Tunggu sampai imam bagi assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit lah. Tu bagi sempurna sembahyang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ni macam-macam juga orang buat. Assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dah. Dia macam mana? Tengok depan. Tengok sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum masih mandang kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sapu muka ni dalam mazhab kita ni hukumnya sunat. Allahumma salli ala sayyidina. Dia panggil ni sunnah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ketika mana mereka sujud di atas pasir dan tanah. Penuh pasir ni. Jadi kita tu bertabaruk dengan amalan para sahabat. Sapu muka. Menghargai sunnah zaman Rasulullah yang semayang tak macam kita semayang pada hari ini. Baik, qala wa sunanihinna. Dan sunat-sunatnya. Sekalipun kita kata sunat je, tak boleh kata sunat je. Sunat tu kena buat, kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wasairi arkanihinna wa sunanihinna wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okey, insya-Allah. Ada pertanyaan ke? Mula siap balik. Elok pakai tu, pakai Instagram. Kita tak pakai ni, tak pakai FB. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi gabungan penaja di antara sebelum subuh dan lepas subuh. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masyitah Muhammad Kuala Kedah, family Nur Aini dan Nur Siah, Syarifah Rahmah dan keluarga, Kuantan, Fazilah keluarga, sekeluarga Kulim, Ibrahim dan keluarga, Shah Alam, hamba Allah sekeluarga, Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah, Banting Selangor, Mazni Abdullah dan keluarga, Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga, Selangor, Syasidah Husin sekeluarga, Taiping, Salmah Ismail sekeluarga, arwah Haji Ghazali, arwah Tok Doyah, arwah Abdullah sekeluarga, Selangor, Lina Azlina Langkawi, hamba Allah sekeluarga, Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad dan keluarga, Taman Soga, Batu Pahat, Johor, Kak Rozah sekeluarga, Jalan Tok Kumbang, arwah Abdul Latif bin Haji Omar dan keluarga, Biduk Singapura, arwah Haji Sulaiman bin Mak Saleh dan keluarga, Gelang Baru, Singapura, Mastura Abdul Latif, Johor Baru, Auzir bin Muhammad Yaakob dan arwah Nurliah Pinggir TTDI KL, Rahmah dan keluarga, Tasik Guguk Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusof Sri Manjung, Azida Abdul Muiz dan keluarga, Taman Kinderara Puchong, Nur Aini dan Zuhairi sekeluarga, Pasir Mas, Nazaha binti Yusuf Ampang KL, Amirah dan keluarga, Ipoh Perak, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga, Pendamar Indah, khususnya Nur Halinda, Khairul, Nur Khairun, Khairul Amar, Khairul Adib, Taman Datuk Senu KL, hamba Allah Arau Perlis, Azizah Hamzah, Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur, hamba Allah Kota Sarang Semut, hamba Allah Arau Perlis, Zam Awari dan keluarga, Pancing Selatan, Siti Aisyah dan keluarga, Pancing Selatan, hamba Allah sekeluarga, Pengkalan Cepa, Nek Hafizi Puchong, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Nur Hayati dan keluarga, Taman Pelangi Semenyih, MR Lengging Negeri Sembilan, Maslinda binti Makno dan keluarga, Sungai Petani, Nur Ain Haniza sekeluarga, Subang Bestari Selangor, hamba Allah sekeluarga, Bana Baru Salak Tinggi, Izahar Ibrahim, Hamizah Ibrahim, Azza Azizah Mukhtar dan keluarga, Hajah Rohaya dan keluarga, Batu Sembilan Ceras, Nur Amani binti Khamis Langkawi, Siti sekeluarga, Desa Pandan, hamba Allah Rembau, Siti sekeluarga, Desa Pandan, Nur Wahida dan Khairul Nizam serta anak-anak Kampung Cegak Pendang, hamba Allah Pulau Pinang, Intan Gombak KL, Rozani Nasruddin dan Ceras, Suzi Kajang, Fauziah Jitra, Arasuddin dan keluarga, Sungai Buloh Selangor, hamba Allah dan keluarga, Port Kelang, Haji Rosli Ibrahim dan Hajah Aminah Tikam Batu dan keluarga, Umi Nadirah keluarga, Rembau Negeri Sembilan, Hasni Abdul Hamid Bandar Baru Selangor, hamba Allah sekeluarga, Selayang, Khairul Nizam Zulkifli Seremban, Muhammad Rozi Husin, Nur Fadilah dan anak-anak, Puchong, Haziza binti Hazim, kedua ibu bapa, Roziah binti Buyung, Hazim bin Pit serta keluarga, Port Dickson Negeri Sembilan, hamba Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Daniel Danisi keluarga, Selangor, arwah Baharum dan keluarga, Seksyen 32 Shah Alam, Nasriah Serendang Kedah, Jannah dan Tok Esas keluarga, Rohayu anak-anak dan menantu Terengganu, hamba Allah Taman Warisan Putra Dengkil Sepang, hamba Allah Pendang Kedah, hamba Allah sekeluarga, Jitra, hamba Allah Segamat Johor, Hazina Abu Bakar, Lina Azina binti Ibrahim Selangkawi, Hajah Masliza dan keluarga, Kemasik, Zunaidah Yahya sekeluarga, Bangi Selangor, hamba Allah Bukit Minyak Kuala Lumpur, Azizah Hamzah Bandar Tasik Selatan KL, hamba Allah Kota Sarang Semut, Wan Sulaiman Mak Daud sekeluarga, Taman Melati KL, Haziq Azman sekeluarga, Terengganu, hamba Allah Wang Ulu, hamba Allah Tanah Merah Jitra, hamba Allah Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur, Nur Ain Haniza sekeluarga, Subang Bistari, Izhar Ibrahim, Hamizah Ibrahim, Muhammad Afwan Afham Hilman
Puan Tih Syarif KL, Cikgu Zu Melaka, Danish Corner Bagan Ajam, hamba Allah Pendang dan keluarga, Aminah Fatimah Abdul Nasir Bagan Ajam, arwah Osman bin Yusuf Teluk Intan, hamba Allah Nur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Anida Hashim Kuantan, hamba Allah sekeluarga Selayang, Hajah Asmah Muhammad Nazri dan anak-anak Pokok Senang Kedah, hamba Allah dan keluarga Kelantan, Amran Niza Haziq Farah Amni dan Iris Basimas, Siti Fatimah Omar dan keluarga, Taman Mahiran Jitra, Mazlin Muhammad Negeri Sembilan, Syarifah Rafiq dan keluarga, Kota Baru Kelantan, Nur Aini dan keluarga Perlis, Nailah Rejab sekeluarga, BBST Sepang, arwah Haji Zainab Cik Lah Gelimpak Shah Alam, Mak Suati dan suami dan anak-anak, Saujana Utama Sungai Buloh, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, hamba Allah Kota Baru, Ahmad SPPKA Segambut, Raja Mazlis Banting Selangor, Saiful Azrin Nazim dan Liza Yusof Slimanjung, Allah Yarham Haji Mak Daud dan Allah Yarhamha Munah Mak Mahir Kelantan, hamba Allah sekeluarga Bertam, keluarga almarhum Salahuddin Zawawi Ipoh Perak, Fatimah sekeluarga Ceras, hamba Allah Kangan Perlis, hamba Allah sekampus Sungai Mencala KL, hamba Allah Hajah Zubaidah Haji Yaakob dan keluarga daripada Kulim, Husniza Yahya Mergung Allah Ustaz, untuk semua arwah Siti Ruqyah Ahmad Kemin, Asma dan suami Muhammad Dom, anak-anak Mujahid Al-Amin daripada Nilai, As Nurin Najma Ahmad, Zaid Ahmad, Sa'ad Ahmad dan Hidayah, Hubaid Ahmad, Hasnul Huda dan suami, anak-anak Brunei, Eman dan juga Intan dan anak Yusuf daripada Terengganu, Fadil dan Ta'zimah daripada Mersing Johor, Allah Yarham Muhammad Ali, Allah Yarham Hadayang Damit serta anak keturunan Muhammad Faizal, Hasnul Huda Ahmad, anak-anak Muhammad Hasan, Muhammad Husin, Brunei Darussalam, hamba Allah sekeluarga Al-Ustaz Rugayah dan keluarga Kodiang Kedah, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Haslina binti Muhammad Noor dan keluarga Sungai Petani, Abdul Manap bin Dim, Sabiha Ahmad, Fauzan Hakim, Iman Nazurah, Iman Nadirah, Iman Najiha, Fauzan Azim Ampang Selangor, hamba Allah Abdul Rahman Pandamaran Jaya Kelang, Zainab Abdul Rahman Pandamaran Jaya Kelang, Halimah Harun Serdang Selangor, arwah Muhammad Zaki Ayub Rohana dan anak-anak Temeluh Pahang, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bestari Selangor, Kak Anis sekeluarga dan Allah Yarham ayah dan suami Tunjang Jitra, Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Haji Wan Syakizar dan keluarga Kekajang. Seterusnya Musallallahu Sayyidina Muhammad, arwah Rahmah Cik Suh Kelana Jaya Selangor, Abdul Rahim Abdul Samad Bandar Seri Putra, Narita Abdul Latif keluarga Tasik Kelugong Pulau Pinang, Nur Saidah Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Nur Saidah dan keluarga Negeri Sembilan, Nur Mashila Mansur Syekh Syed Bombat Shah Alam, Wan Haji Wanzul keluarga arwah daripada Bangi, Latifah Omar dan sekeluarga Kuartus Hospital Bahiyah Surah Bahiyah, hamba Allah sekeluarga Kampung Padang Jitra, Muhammad Nur dan Nuriziana sekeluarga Miru Kelang, Muhammad Nur dan Nuriziana Miru Kelang, Suzana Sarjana Utama Sungai Buloh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor. Seterusnya Muhammad Azhar bin Haji Muhammad Yusuf Ipoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua urusan para penaja kita, penyumbang dan perinfak masjid kita, insya-Allah. Moga-moga Allah bagi semua yang dipandak, Allah berkati apa yang dipandak dalam hidup ni dan hidup di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan mereka mendapat taufik dan hidayah sampai ke hujung usia.
Moga akhir hayat mereka ialah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah murah rezeki mereka, Allah berkati, Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh-solehah, dapat bantu Islam di akhir zaman ni. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua yang mereka pohon, insya-Allah. Allah bagi kesihatan, Allah sembuh penyakit, Allah bagi segala-galanya yang mereka nak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.